Good, hello guys. Okay, so this time saya akan record video sebagai ganti kita punya kelas secara online disebabkan oleh beberapa kekangan lah masalah. Okay, disebabkan oleh saya punya line yang tidak berapa bagus. Okay, tetapi tidak menjadi masalah. Saya akan record video dan juga kita akan sentuh chapter yang keempat, chapter yang baru ini sebagai ganti lah. Okay, so kita masuk chapter yang keempat, yaitu internal characteristics. Okay, di dalam chapter yang keempat ni kita akan lihat ciri-ciri dalaman. Okay, so ini yang kita akan belajar dalam chapter 4. So you will be able to differentiate the digestive organ. Kita akan lihat organ pencernaan untuk beberapa jenis ikan. Dan juga subtopik yang terakhir kita akan melihat apa ini? Organ pembiakan untuk jantan dan juga betina bagi ikan. Okay, first of all kita lihat apakah yang dia maksudkan dengan internal morphology. Okay, refers to organs or structures that are located internally in fish. Okay, dan juga antara apa ni, fungsi-fungsi yang terlibat yang melibatkan internal morphology adalah seperti feeding, digestion, secretion, blood circulation, respiration, movement and reproduction lah. Okay, secretion tu maksudnya adalah perkumuhan. Okay, ikan pun boleh berkumuh. Okay, digestion tu adalah pencernaan lah. Okay, jadi apa lagi yang kamu perlu tahu tentang internal morphology? Okay, it can be found inside the head and body cavities. Okay, head and body cavities. Cavities bermaksud ruang ataupun rongga lah. Rongga yang terdapat pada ikan itu di bahagian kepala dan juga bahagian badan ikan, di mana masing-masing kepala dan juga badan ikan ni mempunyai organ-organ yang tertentu lah. Okay. Selain daripada organ, bones and muscles juga terlibat ataupun termasuk di dalam internal morphology. Okay, so itu yang kamu perlu tahu tentang internal morphology. Apa-apa yang terdapat di dalam badan ikan. Okay, so secara general kita boleh lihat dalam gambar ini yang kamu perlu ingat, yang kamu perlu tahu di dalam badan ikan ataupun macam mana kita identify setiap bahagian yang terdapat dalam badan ikan ini. Okay, daripada bahagian kepala, badan, kamu kena tahulah apa organ yang terdapat pada cavity kepala dan juga di bahagian badan ikan ni lah. Okay, tidak apa, perlahan-lahan. Okay, saya rasa through times kamu boleh hafal jugalah apa itu apa ini, Piloxika. Dan mungkin kalau kamu melihat dalam gambar ni ada beberapa istilah yang mungkin baru bagi kamu, tapi kamu kena biasakan. Tetapi it's okay, kita akan lihat, kita akan go through lah one by one. Okay, ini yang saya bagi tahu tadi lah cavities. Cavities ni adalah ruang ataupun rongga, satu ruang kosong yang terdapat pada bahagian ikan. Okay, terdapat pada bahagian dalam badan ikan, itu termasuk kepala dan juga badan dia. Okay, untuk fish head, okay, cavities yang ada adalah oral cavity dan juga pharyngeal cavity. Okay, itu di bahagian fish head. Kalau fish body, cavities yang ada adalah esophagus cavity, pericardial cavity dan juga peritoneal cavity. Okay, it's okay. Mungkin kamu masih tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pericardial, peritoneal, pharyngeal semua. Tapi okay, kalau kamu lihat gambar, mungkin kamu lebih mudah untuk faham lah. Cuma kamu kena tahu macam untuk classify. Untuk fish head tu apa cavity yang terlibat, dan juga untuk fish body tu apa cavity yang terletak di dalam fish body tersebut. Okay, so ini adalah definisi untuk setiap cavity yang kita sebut tadi. Okay, kalau oral cavity itu, oral ni sebenarnya bermaksud mulut lah. Jadi
Bagian mulut ikan terletak di bagian kepala kan. Okay, a vestibule region is located at the anterior of pharynx between the mouth and the first gill rega. Okay, satu kawasan yang terletak di hujung sebelah depan mulut dan juga hujung depan first gill rega itu adalah satu struktur yang terletak pada insang ikan lah. Okay, so di tengah-tengah insang dan juga mulut ikan ni ada satu cavity yang dipanggil oral cavity lah. Okay, pharyngeal cavity pula, a vestibule region, satu ruang ataupun bahagian kosong yang terletak di antara oral cavity dan juga esophagus. Okay, esophagus tu kamu kena tahu lah apa tu esophagus. Okay, manusia ada esophagus, ikan pun ada esophagus. Jadi di antara esophagus dan juga oral cavity itu ada satu lagi cavity yang kita panggil pharyngeal cavity. Okay, next one is esophagus cavity. Jadi di mana ada esophagus, di situlah terletaknya esophagus cavity. Okay, untuk pengetahuan kamu, maksud esophagus ni a passage that carries food to the stomach. Okay, satu saluran yang menghantar makanan ke perut ikan. Okay, itu dimaksudkan dengan esophagus. Okay, and then kita ada pericardial cavity. Okay, pericardial sebenarnya cardial itu sendiri bermaksud jantung. Okay, jadi pericardial cavity adalah satu rongga di mana jantung ikan terletak. A coelomic cavity where the heart is located. Okay, and then we have peritoneal cavity, coelomic cavity which contains the visceral organ. Untuk peritoneal cavity ini dia adalah satu rongga ataupun ruang kosong yang mengandungi visceral organ. Visceral organ ni adalah organ-organ yang terlibat di dalam pencernaan seperti usus ikan, perut, dan bermacam-macam lagi lah. Okay, yang penting kamu kena tahu apa maksud, apa definisi untuk setiap cavity dan juga di mana terletak setiap cavity tersebut. So this picture will help you to identify each cavity. Where are they located? Okay, untuk esophagus. Okay, untuk esophagus di sinilah. Okay, pharyngeal ini di sini, lepas tu oral di bahagian kepala lah yang terdapat mulut ikan. And then pericardial tu, ingat cardial bermaksud jantung. Okay, jadi di mana ada jantung, di situ kita tahu pericardial cavity lah. And then peritoneal cavity ni so dia meliputi stomach, kidney, usus, anus, semua ini terletak di dalam peritoneal cavity. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis cavity lah. Alright. Okay, saya suka gambar ni sebab dalam gambar ni dia summarize setiap organ yang terdapat pada ikan, dan juga dia bagi tahu apa fungsi untuk setiap organ tersebut lah, setiap organ dan juga structure. Okay, so ini saya I leave it to you guys untuk kamu buat pembacaan sendirilah. Lagi bagus kalau kamu dapat print benda ni. Okay, so dia sangat packed with informations lah, sangat bagus. Excuse me. Okay, jadi oral cavity kita lihat satu persatu sekali lagi ya. Tadi itu kita lihat definisi kan. Okay, sekarang kita lihat ciri-ciri oral, ciri-ciri untuk setiap cavity pula. Okay, minta maaf ada bunyi anjing saya di kampung sekarang. Okay, untuk oral cavity ya, seperti yang saya bagi tahu tu, dia terletak di antara mulut dan juga bahagian struktur insang ikan. Okay, jadi pada oral cavity ini terdapat gigi dan juga lidah ikan. And then main area for the intake of water and food lah. Satu tempat di mana pengambilan air dan juga makanan berlaku pada ikan. Dan juga a region where the gill structure is located. Jadi di sinilah juga di mana struktur insang ikan ni dia melekat. Okay, so boleh lihat di sini gambar oral cavity. Kita sendiri pun boleh lihat ada struktur insang di sini kan. Lepas tu ada tongue dan juga ada teeth.
Okey, kita lihat struktur lidah. Okey, present in most fishes. Kebanyakan ikan mempunyai lidah. Tetapi bukan semua ikan mempunyai lidah lah. Different from human tongue, dia tidak sama seperti lidah manusia. Okey, kenapa macam mana lidah ikan ni terbentuk? Dia terbentuk hasil daripada lipatan permukaan-permukaan yang terdapat pada mulut ikan ni lah. Okay. Lepas tu contoh ikan yang mempunyai lidah yang mengandungi gigi adalah ikan cencaru dan juga aruan tasik. Okay, next up. Okay, next kita lihat pharyngeal cavity. Okay, terletak di hujung oral cavity. Okay, tempat gill attachment juga. Maksudnya tempat macam oral cavity juga. Pharyngeal cavity juga adalah tempat di mana insang ini dia melekat lah. Okay. Connects the mouth to the esophagus, dia menyambungkan mulut kepada esophagus. Some fishes have pharyngeal pad. Okay. Pharyngeal pad ni adalah satu struktur tambahan yang terdapat pada pharyngeal cavity. Dia seolah-olah menyerupai lidah ikan tapi dia berbentuk kecil. Di mana fungsi pharyngeal pad ni adalah untuk menyingkirkan lebihan air daripada makanan yang telah dimakan. Okay. So kita boleh lihat dalam gambar ini pharyngeal cavity itu di mana. Okay. Okay, next up we have esophagus cavity. Okay, terletak di hujung pharynx ikan di sini. Okay. Like I said before, a passage that carries food to the stomach lah, satu saluran yang membawa makanan kepada perut ikan. Okay, in some fishes it also connected to the gas bladder lah. The structure is usually short and expandable. Untuk esophagus cavity ini dia mengandungi otot-otot yang boleh boleh mengembang dan juga mengendur. Okey. Itu jadi dengan dengan ciri-ciri otot esophagus ni dia boleh membolehkan ikan untuk menelan objek yang ataupun makanan yang besar lah. Jadi boleh lihat dalam gambar ini. This is how the esophagus look like. So dia menyambungkan daripada mulut hingga ke perut lah. Ini perut ikan, lepas tu ini adalah bahagian mulut ikan. Jadi saluran yang menyambungkan mulut dan juga perut ikan ni adalah esophagus cavity. Alright. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, dalam esophagus cavity ini dia mengandungi dinding otot, yang circular dan juga elongated. Maksudnya dia sel-sel otot ni dia adalah berbentuk bulat dan juga boleh dan juga memanjang. Okey. Di mana sel-sel ini dia mengandungi deria rasa. Okey. Jadi itu yang membolehkan ikan ni untuk membantu dari segi deria rasa. In some fishes, gastric gland is present in the esophagus. Anjing saya bernama Lucky. Sorry guys, saya di kampung ni. Saya tak tahu kenapa di anjing tu tiba bunyi ni. Awas kau Lucky, nanti kau saya kasih kau makan besok pagi. Okay. 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 And then next up we have peritoneal cavity. Okay, peritoneal cavity ini dia terletak di bahagian bawah, di bahagian bawah badan ikan. Okay, mengandungi visceral organ lah. Okay, so boleh nampak definisi visceral organs di sinilah. Organ that is found in the body cavity yang membantu dalam digestive, secretion dan juga buoyancy and reproductive organs. Jadi mana-mana organ yang terlibat di dalam digestion, secretion, buoyancy dan juga reproduction tu, itu kita kenal sebagai visceral organs lah. Contoh organ seperti seperti kidney, lagi apa dia, testis, ovari dan juga swim bladder. Swim bladder kan mungkin kamu tidak pernah dengar, tapi nanti kita akan belajar lah apa yang dimaksudkan dengan swim bladder ni. Okay. So untuk video kali ini kita berhenti sampai pengenalan kepada cavities lah. Okay, ada 5 jenis cavity. Itu anjing dari sebelah pula.
kena tahu definisi untuk setiap cavity. Okay. Apa maksud internal morphology dan ciri-ciri untuk setiap cavity. Okay. So that's all for this video. Kita akan sambung. Kita akan kenali types of teeth pula untuk video yang seterusnya. Okay. So see you in the next video. Thank you.